yang kita akan bawa. Yang pertama sekali saya nak bawa cerita tentang bahawa Mahkamah Rayuan hari ini telah menolak telah menerima permohonan Azmin Ali untuk membuang kes 10 orang pengundi di Gombak, kalau tak silap, yang Gombak kan, dia Parlimen Gombak kan, yang sekarang ini telah membuat satu petition untuk mendakwa, untuk menyaman Azmin Ali kerana telah lompat parti dan mengkhianati mandat daripada rakyat yang diberikan di tempat tersebut. Maka dengan itu mahkamah mengatakan bahawa kes tersebut dah dibuang basically, tak boleh nak carry kes tersebut, dia kata. Now, dulu adalah seseorang menghubungi saya, dia kata Iswardi, dia kata boleh tak nak tunjuk, nak bantu dia. Bantu macam mana? Saya kata bantu dengan cara ialah dia nak dapatkan bantuan daripada segi guaman untuk saman Azmin Ali kerana mengkhianati mandat rakyat. Saya kata susah macam tu, dia kata. Tak apa, kita cuba minta ahli rakyat di tempat tersebut atau pengundi di tempat tersebut saman Azmin Ali kerana dia guna logo kita tetapi dia melompat ke parti lain sekarang ini. So kita nak minta compensation lah, minta supaya dia dipecat dan sebagainya oleh mahkamah. Saya kata benda tu agak sukar kerana tak ada provision, satu hal. Kedua, daripada segi kalau kita nak saman seseorang ni, kita mesti tahu bahawa kita ada damages yang court boleh assess tau. Antaranya lah, kita mesti ada damages, ada orang kata apa, kerosakan yang berlaku kepada kita yang court boleh kata okey, disebabkan oleh ini kamu telah tercelaka atau terbencana, maka daripada situ jumlah ini kami bagikan kepada kamu. So court boleh assess perkara tersebut. Tapi kalau dia melompat parti, apa yang terbencananya, apa yang kecelakaan yang berlaku kepada orang yang membuat dakwaan kan, itu antara persoalan-persoalan lah yang akhirnya apa yang saya katakan itu dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan hari ini apabila menerima penolakan Azmin Ali terhadap kes-kes tersebut di kawasan Gombak, dan menyebabkan semua yang menolak Azmin Ali lah sekarang ini akhirnya yalah, saya boleh katakan bahawa majoriti telah yang menolak tersebut, demi saman itu telah ditolak. Okey, saman daripada 10 orang itu telah ditolak. Jadi dengan kesimpulan lain, kita boleh katakan bahawa Azmin Ali telah menang lah. Tapi tak tahulah kalau sekiranya selepas ini dia nak bawa atau tidak, nak terus merayu atau tidak. Saya rasa ni mungkin rayuan tak akhir tu, saya tak pasti. Tapi kita tengok, we shall see. Alright, balik kepada cerita saya semalam tentang kes lompat parti, Akta lompat parti, RU lompat parti. Saya kata, semalam saya bercerita, saya kata bahawa sebenarnya kalau kita nak bercerita tentang isu lompat parti, sepatutnya rakyat dulu kena bercerita tentang Parlimen tu kena bercerita tentang effectiveness, keberkesanan implementation ataupun pelaksanaan undang-undang di Malaysia ini. Itu yang kita kena belajar. Saya beritahu tahu kenapa, tuan-tuan. Kalau sekiranya SPRM, sebelum kita bercakap tentang rang undang-undang lompat parti, kita kena perkasakan dulu SPRM kita. The moment Perdana Menteri atau Muhyiddin Yassin offer sesuatu, sepatutnya Muhyiddin Yassin sudah disiasat dan mereka yang menerima offer itu sudah disiasat. Tapi kenapa kita kata yang menerima, yang memberi itu tidak disiasat, yang menerima itu pun tidak disiasat? Itu persoalan yang kita nak bawakan. Jadi kalau kedua-duanya tak ada siasat, akhirnya mereka boleh buat apa yang dia nak buat. Dan berlakulah kerajaan tumbang dan sebagainya. Bagi saya, the moment kerajaan tumbang dahulu, kerajaan tumbang, SPRM dah masuk dah. Dah pergi buat tangkapan, dah buat siasatan. Kenapa kerajaan tumbang? Siapa offer apa? Siasatan itu kena buat, polis kena masuk. Tapi kenapa tak ada siapa yang buat apa-apa pada waktu itu? Dan bila kerajaan tumbang, Muhyiddin Yassin pula offer something, tapi tak ada tindakan dilakukan. Jadi persoalan kita adalah, kalau sekiranya kerajaan sekarang ini berjaya melaksanakan rang undang-undang anti lompat parti, mampukah kerajaan Malaysia yang membuat undang-undang itu melaksanakan undang-undang tersebut? Itu persoalan kita. Susah dan sukar orang buat undang-undang tu nak implement kat dia. Kalau implement kat orang lain tak ada masalah. Masalah implement dekat dia. Implement kat dia ni ada masalah, ada isu. Jadi bukan saya nak mempersoalkan atau mempertikaikan RU lompat parti ni, tetapi saya bercakap dan berbicara persoalan tentang
daripada segi effectiveness, keberkesanan. Sebab bagi saya, kalau dari segi implementasi pun tak berjaya, kalau dari segi bagaimana kita nak implementkan perkara itu tidak berjaya, kita gagal mengasingkan di antara contohnya polis, eksekutif, SPRM kepada contohnya legislature, ahli politik, maka amat sukar untuk kita nak melaksanakan apa-apa undang-undang di dalam negara ini. Jadi sebab itu bagi saya kita kena tengok benda ni secara, kita kena tengok secara lebih realistik lah kita kata. Saya kata lebih realistiknya daripada kita sibuk nak bercakap tentang melaksanakan atau nak buat satu undang-undang baru tentang lompat parti. Lebih baik kita memperkasakan SPRM, memperkasakan polis, memperkasakan agensi badan penguatkuasa ini untuk apa? Untuk mengambil kira, menangkap dan juga untuk menyiasat terus sesiapa yang dapat offer lompat parti je dia, keluar daripada satu parti terus polis datang tangkap dia, buat siasatan. Adakah kamu ditawarkan sesuatu? Kamu lompat ini kerana apa? Apa yang kamu lakukan? Siapa bagi offer? Berapa dia bagi offer? Kat mana kamu dapat tawaran? Siasatan demi siasatan. Kalau kita berjaya buat benda ni tuan-tuan, tak payah kita cerita RU lompat parti lah. Benda tu payah. Dengan benda ni saya rasa mai ahli-ahli parlimen kita ni fikir 100,000 kali lah kalau dia nak lompat parti. Dia kena fikir benda. Sebab kalau kita tak berjaya, tak ada satu badan yang berani untuk nak menangkap, menyiasat orang yang lompat parti ni, macam mana kita nak implement lompat parti tu? Saya bagi contoh tuan-tuan, kita bagi contoh. Katalah kita kerajaan sekarang. Katalah kita kerajaan. Katalah kita pembangkang. Kita pembangkang. Tiba-tiba ada orang lompat parti daripada kerajaan keluar nak menyertai kita untuk membentuk kerajaan baru. Adakah tidak dikira? Kalau kepada kita kata, oh tak, boleh. Tapi pada orang lain, tak boleh pula. Faham maksud saya? Saya bagi contoh macam Melaka hari tu. Kita bercakap soal jangan lompat parti, tapi dekat Melaka kita ambil juga kata-kata. Kan? Dan bagaimana kalau lompat parti itu berlaku di kalangan parti? Kita ambil contoh Amanah. Khairuddin di Batu Pahat. Daripada Amanah dia lompat pergi ke PKR. Fakrul Razi. Sekarang ni Fakrul Razi bawa baju hitam. Tak apalah. Dia nak bawa baju hitam silakan. Dia lompat daripada Meru, daripada Amanah dia masuk kepada PKR. Adakah itu dikira lompat parti? Itu definisi yang kena nak dibahaskan, yang kena nak dilihat. Adakah itu di bawah dikonsider sebagai lompat parti? Itu yang pertama. Okay. Sebab itu saya kata akta anti lompat parti ini tidak akan jadi praktikal kalau sekiranya daripada implementasi, daripada pelaksanaan, daripada orang kata apa, agensi yang nak menguat kuasa itu sendiri tak nampak kukuh dia. Sebab tu saya kata kalau lompat parti awal-awal hari tu sepatutnya masuk SPRM dah masuk dah. Bila Muhyiddin Yassin offer jawatan kalau siapa bersama saya akan jadi itu, jadi ini, dapat tawaran menteri itu, menteri ini, patutnya SPRM dah masuk dah. Polis dah masuk, dah buat siasatan, dah buat tangkapan. Dah buat tangkapan kepada perkara-perkara ini. Tapi kenapa perkara ini tidak dilakukan? Kerana sebab dia Perdana Menteri. Dia masa itu Menteri KDN. Kita katalah, kan, berkemungkinan. Jadi kalau dia menteri kepada satu agensi yang menguat kuasa, so akhirnya tak ada ketelusan dekat situ. Sebab itu saya lebih suka kalau sekiranya polis itu dijadikan Suruhanjaya, diraja. Contohnya, ataupun SPRM itu memang Suruhanjaya diraja dah. Tetapi pelantikan itu masih melalui Perdana Menteri. Sebab itu dulu kita nak buat reform, kita kata pelantikan ketua pengarah SPRM itu mesti melalui kabinet. Bukannya melalui Perdana Menteri, tetapi Mahathir tak nak buat. Mahathir buat juga supaya dia lantik, akhirnya dia lantik Latifah Koya. Dia lantik Latifah Koya sebagai KP SPRM. Habislah kita. Mana reform yang kita nak cakap nak buat? Jadi sebab itulah tuan-tuan, kenapa saya kata saya optimistik bahawa dengan sekembalinya Rafizi ini, kita akan insya-Allah menuju kepada kemenangan dalam PRU ke-16 yang akan datang. Jadi saya bukan cakap 15, saya bercakap 16 yang akan datang.